Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera dan kepada semua rakan-rakan. Dan saya yakin tuan dan puan hari ini hari Ahad sedang beristirahat bersama keluarga. Sedang beristirahat bersama keluarga dan jam 1:30 tengah hari mungkin tuan dan puan dah siap makan tengah hari ataupun sedang nak mula makan tengah hari ke kan. Ini dah jam 1:30 hari Ahad. Jadi semoga hari ni tuan dan puan dapat orang kata menghabiskan hari cuti bersama keluarga yang berkualiti. Kepada rakan-rakan di negeri-negeri yang bekerja hari ini hari Ahad di negeri-negeri tertentu, rakan-rakan di Johor, rakan-rakan di utara hari Ahad mungkin hari ini merupakan hari bekerja yang biasa, bekerja seperti biasa. Okey, jadi hari ini saya bawakan satu lagi orang kata topik perbincangan yang agak orang kata kita bincang santai, kita bincang tenang-tenang sahaja Jadi kali ini dalam konteks pengurusan bisnes, saya letakkan di situ tentang pengurusan berbisnes bersama pasangan berbisnes bersama pasangan. Jadi kita kata yalah kita suami isteri kan, kita kata kita buka bisnes, kita daftar syarikat di SSM, kita nak bawa siapa lagi masuk kalau bukan orang sebelah kita yang paling dekat tu, kita tarik je lah tangan dia. Sama ada kalau kita kata kita tarik tangan suami kita, kita tarik tangan isteri kita, kita bawa masuk lah, kita kata kita jalankan bisnes bersama-sama. Jadi tuan dan puan, kalau ikutkan saya sendiri pengalamannya memang bermula bisnes dengan suami dan semasa saya memulakan bisnes memang suami saya sendiri meletakkan syarat untuk saya bekerja dahulu, lepas graduate tu kerja dulu 5 tahun baru buka bisnes. Jadi dalam konteks saya secara peribadi, saya memang tunggu 5 tahun lepas saya bekerja baru saya buka bisnes. Jadi kira nak jadi baik lah kan, nak jadi baik. Tetapi ramai dalam keadaan semasa dia tidak semestinya begitu kerana ramai yang saya jumpa rakan-rakan usahawan di luar sana bermula seawal apabila mereka sedang belajar. Maksudnya masa tengah study tu, tengah belajar tu, sebenarnya tuan dan puan ada ramai di luar sana dah mula buka pendaftaran SSM buat bisnes. Ramai. Ini zaman sekarang. Zaman dulu-dulu lain dulu 10 tahun 20 tahun dulu mungkin berbeza. Tapi zaman sekarang ramai anak muda usahawan zaman sekarang sebelum habis belajar dah mendaftarkan perniagaan di SSM. Lagilah sekarang ni tuan dan puan, ramai yang sudah diwar-warkan jadi usahawan lepas graduan. Maksudnya graduate business tu terus buat graduate belajar terus buat business. Sekarang banyak keadaan macam itu Jadi dalam keadaan semasa perbincangan yang saya bawa ni mungkin lebih sesuai kepada tuan dan puan yang berumur 25 tahun ke atas. Kalau tuan dan puan masih berumur 18 tahun ke atas dan buka CJSSM, buka syarikat, itu berbeza Kalau tuan dan puan masih berumur 18 tahun ke atas, kalau buka syarikat Sinan Berhad, tuan dan puan boleh duduk sebagai orang cakap pengarah syarikat boleh. Kalau tuan dan puan jadi CEO syarikat pun sebenarnya boleh. Tetapi kena tengoklah dia punya peraturan. Sekiranya pendapatan tuan dan puan tu, kalau tuan dan puan di bawah umur 21 tahun, pendapatan tu dia akan dikira pendapatan tu, dia punya cukai-cukai tu dikira sebagai pendapatan bercukai kepada ibu bapa. Yang itu kena tengoklah. Tapi kalau tuan dan puan dah berumur 21 tahun ke atas dan tuan dan puan dah mendaftarkan bisnes ke jadi pemegang saham ke jadi pengarah, income tu dia dah jadi individu lah. Maksudnya dah boleh buka file tax sendiri apa semua tu. Itu je bezanya. Jadi tuan dan puan dah boleh mulakan bisnes. Jadi dalam perbincangan sekarang ni hari ni tentang bisnes pasangan suami isteri. Tuan dan puan, saya secara peribadi memang mengambil pendekatan untuk tidak sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2018 tahun 2008 sampai tahun 2013 memang saya menjalankan bisnes 5 tahun tu bersama suami maksudnya nama suami saya dalam satu syarikat, dan pada masa yang sama saya pun ada letak nama saya dalam syarikat suami saya yang lain tu. Jadi adalah yang dah ditutup, banyaklah banyak yang dah ditutup. Jadi pada tahun 2008 tu bila saya mulakan sendiri bisnes saya tu, saya memang waktu tu atas syarikat perlu 2. Jadi saya tak ada orang lain kan, orang sebelah tu je lah tarik untuk jadi pengarah dan pemegang saham dalam syarikat berdua. Jadi waktu itu memang dengan pasangan suami isteri. Jadi ada banyak perkara yang berlaku dan sebenarnya perkara-perkara ini berbeza dari satu dengan yang lain. Mungkin tuan dan puan sebagai pasangan suami isteri dah berniaga sama-sama, tak ada masalah, dah berpuluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak ada masalah. So mungkin tuan dan puan lebih selesa teruskan berbisnes dengan pasangan. Tetapi dalam
konteks secara praktikal kalau tuan dan puan tanya saya sendiri, saya saya dah orang kata bersetuju dah bersetuju secara total dengan suami apabila kita mulakan bisnes yang baru. Kita tidak lagi orang kata mengambil pendekatan untuk berpartner ataupun bersama-sama suami isteri dalam satu pendaftaran syarikat. Kita dah buat keputusan tak mau dah kita nak asingkan. Jadi sampai sekarang sehingga hari ini saya jalankan bisnes saya sendiri dan pasangan saya, suami saya menjalankan aktiviti beliau sendirilah. Tak adalah buat bisnes tapi menjalankan aktiviti masing-masing. Jadi mungkin tuan dan puan ada pengalaman yang berbeza dan saya pun ada banyak kawan-kawan banyak kawan-kawan yang buat bisnes bersama dengan pasangan suami. Orang kata kalau perempuan pasangannya suami, kalau suami pasangannya isteri, ramai yang macam itu. Jadi kalau tuan dan puan orang kata lihat kepada beberapa perkara, sama ada tuan dan puan nak bersama, maksudnya dua-dua suami isteri dalam syarikat atau tidak, itu adalah keputusan tuan dan puan. Tetapi yang penting urus risiko tu. Urus risiko tu bermaksud kalau saya isteri, sebelah tu suami, dua-dua ada nama dalam bisnes, sama ada enterprise, PLT atau senyum berhad, kita uruskan risiko-risiko yang ada, itu saja. Kalau nak teruskan pun tak ada masalah. Teruskan tak ada masalah. Tapi kalau tuan dan puan kata memang tak ada masalah, tapi apa risikonya? Jadi beberapa perkara yang risiko-risiko ni sebenarnya banyak dah dibincangkan di luar sana. Jadi tuan dan puan, perbincangan dah banyak. Jadi perkara tu mungkin tak berlaku pada kita tuan dan puan, tapi dia berlaku pada orang lain. Jadi tak semestinya tak berlaku kat kita, tak berlaku kat orang. Mungkin kawan kita dua orang suami isteri, bisnes bagus, habis orang kata sampai ke tahap berkembang dengan baik. Tapi ada setengah tu tak ada pun suami isteri, bisnes pun tak berkembang, sama aja. Dia macam tu. Jadi sama ada berpasangan sama-sama dalam bisnes atau tidak, kita boleh ambil pendekatan mengikut apa yang kita rancang. Yang pasti satu saja, iaitu urus risiko. Urus risiko, itu je. Kalau tuan dan puan tanya saya, pendekatan saya satu saja, urus risiko. Kalau dengan berpasangan itu kita tak dapat urus risiko tu, jangan berpasangan. Maksudnya bisnes asing-asing. Tapi kalau kita kata kita buat bisnes tu sama-sama dan dia okey, kita boleh urus. Teruskan. Salah satu cara untuk mengurus risiko adalah dengan tidak mengambil risiko itu langsung. Jadi macam saya dah ada pengalaman sepanjang 5 tahun tu buat syarikat bersama dengan suami, dan syarikat tu ada lagi dalam proses nak tutup tu. Jadi kita dua-dua dah bincang dah sama-sama, kita kata tak apa, untuk next phase bermula daripada tahun 2013 sampai sekarang, saya dan suami dah bersetuju untuk kalau bisnes separate. Kita dah setuju. Jadi ada beberapa perkara yang risiko penting yang perlu diurus tuan dan puan. Yang pertama sekali adalah risiko tentang profil kewangan peribadi. Profil kewangan peribadi. Jadi bila kita sebut tentang profil kewangan peribadi lah, contoh kan, kalau kata kita buka syarikat ambil loan, kita dua-dua jadi pengarah dan kemudian syarikat yang sama, dan kemudian kita kata kita dua-dua jadi guarantor kepada loan tu. Bank ni tuan dan puan, bank ataupun agensi, dia akan minta kita sebagai pengarah untuk jadi guarantor. Maksudnya kita mengesahkan bahawa kita mengambil tanggungjawab atas loan yang kita buat tu tadi. Jadi itu antara kesan kepada profil kewangan. Jadi kalau syarikat yang pinjam loan, syarikat tu atas nama kita dua-dua, maksudnya dua-dua suami dan isteri rekodnya ada dalam rekod sebagai guarantor kepada pinjaman. Itu profil kewangan. Itu satu. Jadi ada banyak lagi implication yang lain. Contohnya kalau macam kita kata declare pendapatan persendirian, kita pun kena urus sebab kita pasangan suami isteri, adakah declaration ataupun file tax itu tadi, adakah kita kata berasingan ke, kita sekalikan ke, so anak claim bawah nama siapa, jadi itu semua perlu diuruskan. Jadi ini antara perkara-perkara ataupun risiko-risiko yang perlu kita urus. Jadi yang seterusnya, katalah kita kata tentang profil kewangan, yang seterusnya adalah tentang pengurusan milikan. Katalah dalam syarikat tu, katalah suami isteri, kita dah setuju 50-50. Kalau jumpa company secretary ke, kalau jumpa accountant, biasa dia takkan setuju. Jangan 50-50. Kalau pun suami isteri betapa dalamnya cintaku padamu sekalipun, tuan dan puan, jangan 50-50. Jadi itu antara nasihat yang biasa kita dapat daripada company secretary ataupun daripada accountant yang nak menguruskannya tu. Jangan. Tak perlu 50-50 Kalau betul dalamnya cintamu kepadaku, wahai suamiku, bagilah daku pegangan saham paling besar.
Ya puan, kepada rakan-rakan wanita puan, kita kalau suami kita tu pasangan, kita cakap macam tu lah. Sekiranya benar begitu dalam sekali cintamu padaku, berilah saham yang paling besar sekali pegangannya kepadaku. Saya gurau saja tuan dan puan, kerana bila kita pegang saham yang besar ni pun ada risiko, dan sekiranya kita jadi pengarah syarikat, kita jadi CEO syarikat pun semua ada risiko. Jadi apa-apa yang kita buat pun ada risiko. Hidup ni pun sebenarnya ada risiko, tetapi kita uruskan supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Jadi kalau dalam syarikat kita dapat mengharungi pengurusan syarikat dengan baik. Jadi katalah kita suami isteri, pegangan saham itu mesti salah seorang biarlah majoriti, supaya sekiranya ada apa-apa berlaku, salah seorang tu yang pegang majoriti saham tu boleh teruskan keputusan, dengan syarat salah seorang itu memang memegang peratusan saham yang lebih besar. Itu antara orang kata salah satu perkara yang cara kita nak urus. Yang pertama kali tadi tentang profil kewangan tu kita kena urus. Yang kedua tentang milikan. Kalau betul kita suami isteri sekalipun perlu ada persetujuan milikannya tu macam mana. Kalau tuan dan puan tanya saya sebelum ni milikan saya memang 90% dan 10% diberikan kepada pasangan, pada suami saya. Tetapi ada perubahan-perubahan sikit lah, sebab bila ada masuk pemegang saham yang ketiga yang juga jadi pengarah yang ketiga, jadi ada perubahan sikit dalam pengurusan syarikat. Yelah, ada perubahan sikit sebab masukkan seorang lagi. Jadi untuk tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan betul-betul ingin meneruskan perusahaan suami isteri, uruskan dengan betul. Yang pertama tadi profil kewangan, yang kedua tadi tentang pemilikan, dan yang ketiga tuan dan puan, selain daripada tentang milikan tadi, yang ketiga adalah tentang perwarisan. Walaupun kita suami isteri kan, dua-dua duduk dalam company, tapi kita masing-masing perlu ada rancangan nak, katalah milikan kita itu tadi, pewarisannya macam mana, succession plan tu macam mana. Kalau katalah contoh kita suami isteri, jadi kita dah buat rancangan. Kalau saya tak ada abang, contoh tadi kena buat persetujuan. Kalau katalah si isteri tak ada, kita memang dah serahkan kuasa untuk pengurusan pengurusan harta tu tadi, memang kata contoh kepada suami. Jadi katalah kalau tuan dan puan memang ada rancangan macam itu, uruskan sama ada buat pengurusan tu di amanah raya, ataupun tuan dan puan terus uruskan dengan mana-mana, sama ada berbentuk wasiat shop ataupun berbentuk pengurusan harta ni lah. Pengurusan harta saya sebut tadi tu amanah raya ni kerana dia adalah yang general. Jadi tak semestinya tuan dan puan nak pergi ke amanah raya. Mungkin tuan dan puan ada orang kata kawan-kawan yang memang buat pengurusan, contohnya buat pengurusan harta, tuan dan puan boleh minta mereka untuk tuliskan wasiat siap-siap. Jadi apa-apa yang ada, katakanlah yang ada milikan atau harta ni macam mana, yang macam mana yang di pembahagiannya mengikut macam mana tuan dan puan boleh terus buat persediaan tu, walaupun suami isteri berbisnes dalam satu syarikat. Jadi itu perbincangannya tuan dan puan. Ada 3 perkara. Nanti tuan dan puan review bersemula apakah rancangan tuan dan puan apabila bersama pasangan, maksudnya suami isteri duduk dalam satu syarikat, nama dalam pendaftaran SSM, sama ada lesen enterprise, PLT atau senyum berhad secara bersama. Jadi kena susunlah profil kewangannya, tentang milikannya, tentang orang kata perwarisan kepada apa-apa yang tuan dan puan miliki itu tadi. Itu yang ketiga. Jadi seterusnya tuan dan puan, saya nak bawa juga beberapa situasi. Tuan dan puan boleh rujuk sebenarnya ada beberapa artikel yang saya letakkan di www.noraminaumar.com. Tuan dan puan boleh rujuk dan baca di sana. Tetapi oleh kerana blog tu dah banyak, jadi saya takut tuan dan puan tak jumpa. Jadi ada satu kes tuan dan puan, ada satu kes di mana seorang wanita ni memang datang berjumpa kepada saya. Sebenarnya kes ni lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tetapi saya secara semula jadi kesian kes-kes yang perempuan ni. Jadi ada yang datang, ni satu hari memang ada seorang dia datang, dia beritahu saya, puan, nama saya sebenarnya memang pengarah sebuah syarikat, tapi saya tak aktif. Selama ni dia kata saya berkahwin, dia kata dia ada anak seorang, dia kahwin ada anak seorang, dan bapa mertua tu buat bisnes, bapa mertua buat bisnes dan letak nama suaminya, tetapi suaminya buat hal. Jadi bila buat hal tu dia tak sebutlah buat hal, tapi saya yakin hal yang melibatkan bapa mertua dia terpaksa keluarkan nama suaminya tu tadi. Jadi dia sebagai menantu perempuan diberitahu oleh bapa mertua untuk dimasukkan nama dalam syarikat. Jadi dia pun setuju. Ayah mertua
Masa ni kahwin lagi masa ni belum berpisah, masih lagi berstatus suami isteri, ada anak seorang. Dia pun bersetuju, maka namanya digunakan untuk jadi pengarah dalam syarikat. Ditakdirkan Allah, kita tak tahu, saya pun tak tanya. Beliau kata, puan, sekarang saya dah bercerai dan saya hidup dengan anak saya, suami saya langsung tidak beri apa-apa nafkah. Sekarang bila nama saya dalam jadi pengarah dalam apa orang kata ada rekod dalam SSM, saya nak minta bantuan susah. Saya tak dapat bantuan sebab nama saya ada dalam rekod SSM sebagai pengarah. Ini aduan wanita tu tadi dia datang di cerita. Jadi bila dia cakap macam itu, dia kata, macam mana puan saya nak buat? Adakah patut sedangkan suami saya sendiri pun tak bagi saya nafkah dengan anak-anak? Apakah patut saya demand, saya minta daripada bapa mertua saya tu yang gunakan nama saya sebagai pengarah syarikat dan syarikat masih running, saya dah resign tapi dia tak keluarkan nama saya. Itu aduan dia, saya dah resign tapi bapa mertua saya tak keluarkan nama saya. Padahal saya dah berpisah, dah bercerai dengan suami saya dan tak dapat nafkah. Apa yang saya boleh buat? Jadi tuan dan puan, kisah ni nampak macam cerita drama tapi dia berlaku. Ini berlaku. Jadi dalam keadaan itu apa yang dia boleh buat adalah memang sama ada dia demand daripada ayah mertua dia itu untuk dapat allowance pengarah. Kalau nak dapat gaji, nak dapat duit daripada syarikat, kena kerja. Maksudnya dia kena minta kerjalah pula dekat syarikat yang dia jadi pengarah tu tadi. Jadi dia boleh claim tu, dia nak dapatkan allowance pengarah dan dia boleh kerja dalam syarikat tu untuk dapat gaji bulan-bulan. Tetapi sama ada beliau itu sanggup nak berjumpa dengan bekas ayah mertua, kerana mereka dah bercerai, bekas ayah mertua yang menggunakan nama beliau dalam syarikat. Jadi keadaan ini berlaku. Jadi kadang-kadang tuan dan puan bila lihat macam itu, susah juga kita nak predict masa depan. Macam mana bila kita bersama-sama dengan pasangan dalam satu syarikat, ataupun suami kita keluar daripada syarikat tu, gunakan nama kita masuk dalam syarikat tu, dia ada banyak perkara-perkara yang kita kata luar jangka. Jadi tuan dan puan, kadang-kadang perkara ni tak berlaku kat kita, tapi tak semestinya dia tak berlaku kat orang lain. Mungkin kita dengan pasangan suami isteri bekerja baik dalam syarikat, we are the best partner in the world, I can't trust anybody else except my husband or my wife, betul. Tetapi di luar sana tidak semua macam itu. Ada satu lagi situasi di mana tuan dan puan, ini adalah bekas pelanggan saya. Beliau sebenarnya buat bisnes sendiri dan suami dia pun buat bisnes. Yang ini kisahnya adalah syarikat yang sama, isterinya CEO lah, isterinya ketua, tetapi suaminya adalah salesman dalam syarikat. Jadi salesman dia banyak deal dengan supplier. Jadi tanpa, nak dipendekkan cerita, klien saya ni wanita, tanpa pengetahuan dia, rupa-rupanya suaminya memang partner pengarah dalam syarikat, tapi function salesman, berkahwin lain dengan salah seorang supplier kepada syarikat. Sebenarnya ini tak ada masalah apa-apa, tetapi apabila ada isu hubungan, yang saya nak bawa ni adalah isu hubungan di antara suami isteri yang menyebabkan wanita ini, saya tak tahulah, mungkin ini perkara yang berbeza. Jadi dia buat keputusan untuk pecahkan syarikat tu. Jadi sekiranya perkara-perkara ini berlaku, bukan kepada kita, kita mungkin tak tahu, tapi di luar sana ada banyak kes-kes macam ini, apabila kita kata berpartner dengan suami isteri, tetapi ada situasi di mana tak kira, isteri pun ada yang buat hal juga, suami pun ada yang buat hal, tapi yang banyak kita dengar cerita, ini cerita, tapi yang saya bawa ni memang, yang ini memang klien, jadi ditakdirkan keadaannya macam itu, sehingga kan beliau terpaksa uruskan hubungan tu dengan cara begitu dan memecahkan hubungan dalam syarikat tu juga. Jadi perkara-perkara ni kita perlu urus risikonya. Kita tahu tuan dan puan, kita mahu hubungan sentiasa baik, dan kita sentiasa berdoa supaya kita dapat bersama-sama menjalani kehidupan bersama pasangan, daripada hari pertama kita bersama sehinggalah akhir hayat, kita sentiasa berdoa begitu. Tetapi tuan dan puan, sebagaimana yang kita tahu, kita perlu urus keadaan ini. Jadi milikan perwarisan. Jadi saya ada sebut tiga tadi, iaitu tentang orang kata urus risiko tu tadi. Urus risiko, yang pertama tentang profil keuangan, yang kedua adalah tentang milikan, yang ketiga adalah tentang perwarisan. Jadi kalau apa-apa ada, macam apa-apa berlaku, macam mana kita nak split, kalau kita perlu split, kalau kita mati, macam mana pengurusannya tu tadi. Jadi mungkin ada wasiat ataupun pengurusan-pengurusan yang wajar, kita setkan, kita tetapkan supaya dia dapat diuruskan dengan baik. Jadi tuan dan puan, sekali lagi kita
kita hidup ini bukan hanya tentang diri kita. Kadang-kadang kita kata kita tak ada masalah, tu betul. Betul. Tetapi di luar sana ada banyak-banyak perkara yang kita perlu raikan. Jadi kita kata kalau nak berpasangan, okey, tak ada masalah. Dua-dua dalam syarikat, yang baik adalah uruskan tentang hak-hak yang terlibat, iaitu uruskan tentang profil kewangan kita tu tadi, suami isteri, kemudian uruskan tentang milikan, tentang hak milikan suami isteri, dan juga uruskan tentang succession plan ataupun pewarisan kepada apa-apa yang kita miliki itu tadi. Jadi sepatutnya tenang je lah, santai-santai kan tengah hari-hari Ahad ni. Jadi saya bawakan perbincangan yang pendek begitu. Jadi tuan dan puan, sekiranya memang tuan dan puan mengurus syarikat bersama pasangan, dua-dua memang jadi pemegang saham, memang jadi pengarah, salah seorang jadi CEO syarikat, maka uruskan dengan baik. Kalau tuan dan puan jalankan bisnes tu dengan lesen enterprise, tuan dan puan juga perlu lakukan perkara yang sama walaupun dengan lesen enterprise. Okey, jadi dengan itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya hari ni hari Ahad. Alhamdulillah, saya pagi tadi, sebenarnya semalam dan hari ni saya ada buat kelas, complimentary class kepada 5 orang rakan Facebook saya yang berniaga, yang tak pernah jumpa saya secara fizikal, dan saya dah adakan sesi secara online pagi tadi. Saya harap dengan aktiviti yang macam itu, saya dapat, orang kata, menyampaikan perkara-perkara yang sikit tak banyak dapat memberi perkara yang baik kepada rakan-rakan semua. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Minggu ni ada lagi digital kelas Zoom Business, kendalian ABS Digital hari Selasa yang terakhir untuk bulan Disember. Kita akan bercakap tentang mengurus partnership. Jadi kalau tuan dan puan memang berbisnes dengan suami isteri, sebagai partner dalam satu syarikat, saya jemput untuk sama-sama masuk dalam sesi hari Selasa pukul 9 malam. InsyaAllah kendalian ABS Digital, saya akan bincangkan beberapa case tadi tentang pengurusan partnership. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum tuan dan puan. Terima kasih Encik Fatih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.